Sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, sejujurnya saya mahukan Ramadan yang terbaik untuk umat Islam di Malaysia. Saya bersyukur kerana anda semua dapat memahami dan bersama-sama kerajaan Malaysia untuk memutuskan rantaian wabak COVID-19. Bayangkan tuan-tuan, apa yang kita dengar, Masjidil Haram yang kita tergiang-giang dengan solat tarawihnya, Masjidin Nabawi, bahkan di negara-negara Arab, semuanya mengambil cara yang sama, supaya sembahyanglah di rumah buat masa ini. Yakinlah Allah melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita doakan. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita dengan sifat ketabahan yang tinggi, kesabaran yang puncak, dan sentiasa mematuhi perintah dan juga apa yang disebut oleh kerajaan, agar kita sentiasa benar-benar dapat memutuskan rantaian COVID-19. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengakui menyambut Ramadan tahun ini dengan cara kebiasaan baharu atau new normal pastinya agak sukar. Menurutnya, tahun ini merupakan pertama kali dalam sejarah umat Islam seluruh dunia termasuk Malaysia akan menyambut Ramadan dalam era new normal atau kebiasaan baharu susulan wabak COVID-19 yang melanda. Beliau menjelaskan new normal yang dimaksudkan itu adalah tiada solat berjemaah, solat Jumaat dan solat tarawih berjemaah di masjid atau di surau bagi mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan kerajaan. Kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan dilanjutkan buat kali ketiga untuk 2 minggu lagi sehingga 12 Mei 2020. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, berdasarkan data-data yang dibentangkan oleh KKM, usaha-usaha untuk membendung wabak COVID-19 masih perlu diteruskan. Menurutnya, walaupun angka-angka menunjukkan perkembangan yang positif, langkah-langkah yang diambil hendaklah diteruskan sampai ke satu masa di mana kerajaan yakin wabak COVID-19 dapat dibendung sepenuhnya. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah menasihatkan petugas pengendali mayat pesakit COVID-19 berhati-hati kerana bimbang dijangkiti. Ia berikutan penemuan virus pada permukaan kulit mayat pesakit wabak itu. Sebelum ini, KKM mendedahkan hasil bedah siasat terhadap mayat pesakit COVID-19 mendapati virus itu turut terdapat di dalam secair badan termasuk organ dalaman. Menyentuh mengenai pesakit yang berada dalam rawatan di hospital, beliau berkata lebih 80% daripadanya terdiri daripada tahap 1 iaitu tidak bergejala dan tahap 2 yang mempunyai gejala ringan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan kerajaan akan memberi sedikit kelonggaran kepada rakyat sempena menjalani PKP di bulan Ramadan. Perdana Menteri ketika mengumumkan keputusan kerajaan itu berkata, bagaimanapun jika kes COVID-19 terus mencatat penurunan ketara, kerajaan mungkin memberi kelonggaran secara berperingkat. Muhyiddin berkata kerajaan mungkin membenarkan penuntut di kampus pulang ke rumah masing-masing dalam sedikit masa lagi dan satu prosedur operasi standard SOP untuk tujuan itu akan diumumkan dalam masa terdekat. Kertas dibaluti plastik digunakan sebagai ganti batu nisan bagi menandakan lokasi mangsa yang meninggal dunia akibat COVID-19 di Indonesia. Menurut Detik News, kertas dibaluti plastik kini digunakan oleh pemerintah di tempat pemakaman umum TPU Tegar Alur, Kalideras, Jakarta. Ketua Bidang Pemakaman Dinas Pertamanan dan Hutan Bandar Jakarta, Siti Hasni menjelaskan, TPU Tegar Alur dipilih sebagai lokasi pengebumian mangsa COVID-19. Menurut Siti, tanah di tempat pemakaman umum TPU Tegal Alur masih luas dan kosong. Terdahulu tular di laman sosial, foto memaparkan batu nisan diganti kertas dibaluti plastik mencuri perhatian netizen. Mereka menyifatkan ia suatu yang amat menyedihkan ketika negara dilanda wabak COVID-19. Teruskan bersama kami di Sinar Harian untuk mengikuti perkembangan semasa dalam serta luar negara di www.sinarharian.com.my dan terus tunjukkan sokongan anda kepada Barisan Hadapan Negara dengan menggunakan hashtag Jangan Putus Asa Malaysia.
sebenarnya kalau kita balik kepada apa yang berlaku pada hari ini, ia satu perkara yang baru dalam hidup. Ya, semua orang akan mengalaminya dan saya bersyukur kerana ada sesuatu pengalaman yang boleh saya bawa untuk next generation, kepada cucu saya satu hari nanti. Ya, apa yang berlaku pada hari ini, yang mana kita pernah menghadapi satu situasi, kita berpuasa di bulan Ramadan, tidak boleh pergi ke masjid-masjid, tidak boleh solat tarawih berjemaah di masjid dan surau, tetapi kena buat dekat rumah. Yang paling mungkin kita akan dikejutkan, solat hari raya pun mungkin tidak ada, dan tidak ada lagi tazkirah subuh, tazkirah tarawih di masjid dan surau dalam tempoh-tempoh PKP ini, untuk memastikan COVID tidak tersebar dengan begitu meluas. Jadi sebenarnya apa yang berlaku pada hari ini adalah suatu perkara yang sangat baik. Pertama, saya melihat bahawa situasi ini adalah merupakan situasi mendidik kita mentaati pemerintah. Yang kata para ulama dalam satu kaedah, tasarruful imam manutun bil maslahah. Setiap usaha ataupun keputusan yang dibuat oleh pemimpin itu selalunya bergantung dengan maslahat yang lebih besar. Jadi kalau ikutkan hati kita, semua orang Islam akan nak solat berjemaah di masjid dan surau, nak masjid itu dibuka, nak solat Jumaat diteruskan sebab kita boleh berdoa beramai-ramai dan macam-macam teori lain yang biasa dilakukan oleh umat Islam sebelum ini. Tetapi kali ini kena tutup semua. Sebab sebenarnya untuk menjaga maslahat yang lebih besar, iaitu nak memastikan yang kita ini tak terdedah dengan jangkitan virus yang lebih bahaya dan boleh menyebabkan kepada kematian. Masjid dia tidak akan mati, surau tidak akan mati. Ya, ibadat ataupun pensyariatan solat berjemaah di surau dan masjid tidak akan mati, kerana ia hanya ditangguhkan oleh mufti-mufti negeri agar kita dapat menyelamatkan nyawa yang lebih besar. Itu yang pertama. Sebab kita nak mengajar diri kita agar taat kepada para pemimpin. Yang kedua, sebenarnya kita kena lihat kepada perkara yang lebih positif. Sebagai contoh, ya, Allah Ta'ala bagi kita ini kali ini berpuasa atau menyambut bulan Ramadan atau hari raya tanpa kita dapat beramai-ramai berada dekat rumah ibadat dan sebagainya. Hatta berpuasa pun kita kena buka puasa dekat rumah, isteri kena suami kena tolong, anak beranak kena tolong-menolong antara satu sama lain untuk memastikan yang kita punya Allah Muhammad, saya katakan kita punya kekeluargaan itu tidak terputus. Maka apa yang saya nak katakan, kebaikannya kita bila kita berada dekat bulan Ramadan tanpa bazar Ramadan, tanpa solat dekat masjid dan surau, sebenarnya mengajar kita pertama untuk tolong-menolong antara keluarga dalam rumah. Dan isteri pula akan dapat pahala yang lebih besar untuk masakkan orang buka puasa. Sedangkan orang buka puasa, kita memudahkan orang buka puasa dapat pahala yang banyak. Tengok berapa banyak pahala akan dapat pada isteri.